Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan buku yang telah saya pilih untuk tugasan tiga ini, tugasan titas ini, iaitu pertama sekali buku yang bertajuk Perang Teluk Islam Akan Kembali Gemilang yang ditulis oleh Ustaz Asy'ari Muhammad. Ini dia bukunya. Buku ini ditulis oleh Ustaz Asy'ari Muhammad yang merupakan seorang pengasas kepada Gerakan Pertubuhan Al-Arkam pada tahun 1990, dan gerakan ini telah diharamkan oleh Fatwa Kebangsaan. Saya ceritakan berkenaan dengan sedikit latar belakang buku ini, iaitu pertama sekali buku ini mengisahkan tentang Perang Teluk Islam yang akan kembali gemilang. Ia memfokuskan terhadap perang teluk yang berlaku, iaitu perang di antara Iraq dan Kuwait pada tahun 1990-an, yang tepatnya pada 2 hingga 4 Ogos tahun 1990-an. Perang ini tercetus disebabkan oleh sikap Iraq yang ingin menguasai Kuwait dan juga beberapa faktor-faktor lain, antaranya di mana tindakan Kuwait pada ketika itu yang cuba untuk menjadi sebuah pasaran untuk menjual sejumlah minyak besar mereka kepada negara-negara luar. Tindakan ini menyebabkan negara-negara Iraq dan negara-negara sekutu Arab yang lain yang memiliki sumber minyak yang banyak berasa tidak senang hati dan juga ingin membalas tindakan terhadap Kuwait dan juga menyerang Iraq kerana kedudukan Iraq yang sangat geopolitiknya yang sangat kuat serta ketenteraan negara tersebut yang sangat hebat menyebabkan negara-negara yang berdekatan seperti Arab Saudi terasa terancam kerana mereka juga tidak berkemampuan untuk menghalang Iraq dan Kuwait. Melalui kisah buku yang telah saya baca ini, mendapati bahawa banyak perkara yang kita dapat belajar, iaitu disebabkan oleh tindakan pemimpin Iraq iaitu Saddam Hussein yang mengetahui parti Ba'ath yang mempunyai ideologi sosialisme, dan juga negara Kuwait dan juga negara Arab Saudi yang lebih kepada ideologi feudalisme. Saya mendapati bahawa perang teluk yang berlaku ini menyebabkan banyak negara-negara Arab terus berpecah, yang menyebabkan negara-negara luar seperti pihak Barat cuba untuk menguasai Timur Tengah. Hal ini kerana Timur Tengah merupakan kawasan yang strategik bagi menguasai laluan perdagangan dan juga mempunyai sumber ekonomi seperti limpahan minyak yang banyak serta sumber-sumber lain. Ini menyebabkan negara-negara Barat mencari peluang dan juga tercetusnya perang dan krisis konflik perang antara Iraq dan Kuwait pada tahun 1990 ini menyebabkan negara-negara Arab seperti Arab Saudi mencuba merencanakan untuk membantu pihak Barat seperti Amerika Syarikat dan juga pihak Eropah yang mencuba untuk dibantu oleh pihak PBB untuk menyelesaikan konflik tersebut. Perang yang berlanjutan ini menyebabkan banyak pembunuhan serta terkorbannya banyak orang-orang awam dan juga kemusnahan yang berlaku di bandar-bandar besar dan juga seluruh bandar Kuwait itu sendiri dan juga Iraq. Hal ini menyebabkan banyak berlakunya kerugian terutama kepada pihak yang terlibat dalam peperangan ini. Saya mendapati bahawa kisah dan juga krisis yang berlaku di Timur Tengah ini yang bermula pada tahun 1990 lagi menyebabkan kita sedar bahawa sikap ketamakan dan juga tiada rundingan dan juga hal diplomasi antara negara-negara Arab menyebabkan sukar untuk mereka mencapai persetujuan dan cuba meredakan peperangan yang berlanjutan pada ketika itu. Saya mendapati bahawa buku ini sangat menarik bagi pelajar, terutama mereka yang mengambil bidang pendidikan Islam dan sebagainya. Perlu untuk mereka sedar bahawa kita di era pemodenan, walaupun kita di era moden, kita harus sedar bahawa
kita tidak perlu bergantung, bukan tidak perlu bergantung, maksudnya kita tidak harus bergantung sepenuhnya kepada kuasa-kuasa barat kerana mereka mempunyai agenda tersendiri dan juga kepentingan mereka sendiri. Dan kita haruslah berdiri dengan diri kita sendiri supaya kita tidak dianak-tidikkan atau tidak dikuasai oleh mereka. Banyak pengajaran yang saya dapati daripada kisah Perang Teluk Islam akan kembali gemilang ini, iaitu kita mengetahui bahawa segala yang berlaku di dunia ini mencerminkan bahawa kita sudah dekat dengan hari kiamat. Dan juga buku ini sangatlah menarik bagi kita, bagi diri saya sendiri, kerana ia mendidik dan juga memberi sedikit pencerahan terhadap diri saya sendiri untuk mengetahui permasalahan geopolitik dan juga konflik yang berlaku di negara-negara Arab bermulanya pada tahun sebelum 1990-an, iaitu wujudnya ketegangan antara negara Timur Tengah selepas kejatuhan kerajaan Turki Osmania, di mana terpecah ni banyak negara dan juga konflik di antara negara Arab dan juga Israel yang berlanjutan sehingga hari ini, disusuli oleh perang antara Iraq dan Kuwait ini yang sangat penting dan juga menjadi titik tolak kepada perhubungan antara negara Arab dan juga Israel pada ketika ini, di mana kita lihat perdamaian antara negara-negara Arab yang cuba untuk menjadi sekutu kuat antara Amerika Syarikat dan Israel. Dan ini menyebabkan banyak negara-negara Arab tunduk pada pihak barat, terutamanya pihak kuasa besar seperti Amerika Syarikat. Melalui pembacaan yang saya dapati bahawa buku ini sangat menarik dan diharap pelajar-pelajar dan juga mahasiswa mengambil pembacaan buku ini dan juga iktibar kepada diri kita sendiri sebagai satu batu loncatan untuk diri kita untuk terus menjadi seorang yang berbaik-baik dengan semua orang, walaupun dengan musuh kita sendiri. Kita cuba untuk mengurangkan permasalahan dan cuba menjadikan jalan perundingan dan perdamaian sebagai sebuah penyelesaian yang terbaik bagi meredakan keadaan. Saya harap buku ini pencerahan saya pada hari ini memberi sedikit sebanyak input dan juga pengajaran kepada diri kita supaya lebih bersikap berdikari dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.